Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk seluruh warga Malaysia, tidak kira di mana mereka berada. Alhamdulillah, dalam bicara buku kali ini, saya, Cik Norwani binti Cik Emil, telah diberi kesempatan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk berbicara tentang buku yang berjudul Pemikiran Hamka. Buku ini mengandungi beberapa tulisan yang berbentuk kajian penelitian berkaitan dengan pemikiran Hamka. Penelitian pemikiran Hamka ini dilihat dalam karya-karya Jins Sastra dan Agama. Beberapa orang penulis telah menulis buku ini, antaranya H. Rusdi Hamka, Dr. Wan Sabri Wan Yusof, Profesor Madya Dr. Fadlullah Jamil, Profesor Madya Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz, Profesor Madya Dr. Muhammad Ridwan Othman, Dr. Siti Hajar Cik Man dan Profesor Madya Datuk Dr. Sidi Fadil. Editor buku ini ialah Sidi Baba. Buku ini telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2021. Alhamdulillah, buku ini telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang merupakan satu usaha yang baik dalam menilai dan meneliti serta membawa kita berfikir tentang pemikiran yang dibawa oleh Hamka menerusi hasil karya beliau. Di dalam buku ini telah ditulis dan dijelaskan tentang latar belakang kehidupan, perkembangan pendidikan Hamka dari usia kanak-kanak sehinggalah dewasa. Hamka atau nama sebenarnya Abdul Malik Karim Abdullah dilahirkan pada 17 Februari 1908 di Sumatera Barat. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang berlatar belakang pendidikan agama. Ayah beliau seorang ulama dan juga seorang penulis yang terkenal. Datuk beliau juga seorang ulama yang berpengaruh di Minangkabau. Sebagaimana kita tahu, Hamka banyak menulis buku dan novel yang boleh membawa kita dan juga pembaca berfikir tentang Islam ke arah kemajuan yang diajar oleh Islam. Keistimewaan buku ini ialah terdapat penelitian huraian yang terperinci berkenaan dengan tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar merupakan satu gedung ilmu pengetahuan yang secara berterusan telah menjadi sumber rujukan kepada pelajar-pelajar Al-Quran dan juga pelajar-pelajar sains sosial, terutama sekali bagi masyarakat di alam Melayu. Tidak seperti penulis-penulis ternama yang hasil karya mereka disempurnakan oleh pengikut-pengikut yang setia, tetapi tafsir Hamka ini telah disempurnakan oleh beliau sendiri. Ini terdapat beberapa faktor yang mendorong Hamka untuk menulis tafsir ini, antaranya kesedaran beliau tentang pentingnya menanam semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa beliau di rantau alam Melayu. Belia Indonesia amat berminat mempelajari Islam, tetapi banyak halangan kerana kurang pengetahuan dalam bahasa Arab. Oleh itu, Hamka telah menulis tafsir ini di dalam bahasa Indonesia
bagi memudahkan pemahaman masyarakat Islam di Indonesia. Faktor lain antaranya adalah kerana keinginan beliau untuk meningkatkan mubaligh dan pendakwah. Tafsir Al-Azhar ini merupakan satu wahana pembaharuan Islam di Indonesia. Karya ini dikategorikan sebagai jen tafsir moden yang cuba mengutarakan permasalahan sosial dan keagamaan setempat. Dalam buku ini juga telah dijelaskan tentang sejarah penulisan tafsir Al-Azhar dan perbincangan berkenaan dengan bagaimana penyusunan sumber bahasa dan juga pendirian Hamka untuk dihayati dan difahami dengan cara yang lebih mudah. Selain itu, dengan membaca buku ini, pembaca dapat memahami makna bina insan yang Islami. Perbincangan dan penelitian penulis juga merangkumi pemikiran Hamka dalam isu-isu Islam, perspektif sejarah dan juga kritikan-kritikan Hamka terhadap kedudukan wanita dan juga mengenai pemikiran Hamka ke arah kepada perubahan. Dengan meneliti pemikiran Hamka dalam karya-karya beliau telah menggambarkan perjuangan dan usaha beliau dalam menguatkan lagi martabat dan tamadun Islam. Menyelami jiwa dan minda Hamka menerusi karya-karyanya, kita dapat menemukan kesegaran roh keislaman dan kekentalan semangat kemelayuannya. Kedua-dua unsur tersebut telah menyatukan secara harmonis, membentuk wataknya, dan dengan kata lain, Melayu Hamka ialah kemelayuan yang telah menyerap roh keislaman sepenuhnya. Sumbangan Hamka dalam penulisan sejarah Melayu di alam Melayu juga merupakan sumbangan yang besar kepada alam Melayu. Hal ini telah dijelaskan oleh penulis dengan teliti dan mendalam bagi memudahkan pembaca menilai dan memahami sendiri tentang penulisan beliau berkenaan dengan sejarah Melayu. Sumbangan Hamka di dalam penulisan sejarah Melayu telah memberi sumbangan yang besar di alam Melayu. Contohnya, buku ini telah menceritakan penglibatan beliau dalam penulisan perkembangan agama Islam di Nusantara. Sumbangan Hamka di dalam penulisan sejarah Melayu telah memberi sumbangan yang besar di alam Melayu. Contohnya, buku ini telah menceritakan penglibatan beliau di dalam penulisan perkembangan agama Islam di Nusantara, iaitu berkaitan dengan perkembangan asal-usul bangsa, bahasa dan juga agama Islam orang Melayu. Penguasaan ilmu sejarah ini telah meletakkan Hamka sebagai seorang yang dihormati oleh para ilmuwan sejarah. Sebagai sejarawan, Hamka tidak hanya merujuk sumber-sumber yang biasa digunakan. Beliau telah memanfaatkan pengetahuan bahasa Arabnya dengan cukup berleluasa, dan ini membolehkan beliau mendapat maklumat dan berhujah dengan lebih yakin. Selain itu, Hamka bukan sahaja seorang ilmuwan yang berpendirian teguh. Dalam erti kata lain, beliau secara konsisten mempertahankan apa yang diyakininya sebagai benar.
Keseluruhan buku ini banyak mengulas tentang pemikiran dan pendirian Hamka menerusi tulisan dan karya-karya sastra di dalam buku-buku beliau. Dengan membaca buku ini, kita bukan sahaja mengenali kepribadian Hamka, tetapi kita dapat meluaskan pengetahuan tentang corak pemikiran Hamka dan pendirian serta ketegasan beliau di dalam menangani sesuatu isu. Buku ini merupakan penelitian penulis secara ilmiah yang dikumpulkan dan telah dibukukan, dan ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Buku ini sesuai untuk dibaca oleh semua golongan dan juga untuk mereka yang ingin mendalami pemikiran-pemikiran Hamka di dalam penulisan beliau. Buku ini tidaklah begitu tebal, tetapi isi di dalamnya sangat padat dan huraian penyampaian yang mudah difahami. Buku ini mengandungi 154 muka surat termasuk indeks. Setiap isi diperincikan dan disusun dengan baik beserta contoh-contoh yang baik untuk menguatkan lagi kefahaman pembaca. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih dan diharap semua dapat